Syak dia no. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidid du'ati wal mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma amin. Yang dikasihi Tuan Haji Munir selaku pengurusi, yang berbahagia Fadil Ustaz Suyuti, Ayahanda, seterusnya datuk-datuk, Prof, tuan-tuan, doktor-doktor, sidang jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih untuk berada di taman syurga ini. Walaupun kita berdekatan dengan taman golf, tapi kita pilih untuk berada di taman syurga. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya tidak layak untuk tuan pengurusi sebut tadi untuk nak ganti Fadil Ustaz Ridwan. Jadi barangkali yang lebih tepatnya kalau kita kata mengisi tempat dia yang kosong lah. Kerana iyalah, yang ganti ni bidan terjun je. Nak ganti bidan tetap, bidan rasmi tentulah tak sama kan. Tambahan pula yang bidan terjun tu tak doktor, jururawat saja. Jadi dan di hadapan saya juga sebenarnya tuan-tuan guru, Prof Hassan Ali ini sebenarnya adalah guru saya juga. Saya belajar research, tentang research di UM ni banyak daripada beliau. Jadi sebenarnya saya pun rasa berat juga untuk nak terima undangan pada malam ni, tapi kerana teringat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Jadi kerana ni perintah ni artinya adalah wajib bagi orang yang mampu, yang reti sepatah dua, dia wajib kena sampaikan walaupun satu ayat. Jadi kalau satu ayat pun wajib sampai, maka lebih-lebih lagi lah kalau diminta bagi kuliah, saya rasa. Dan saya sampaikan kuliah pada malam ni juga barangkali macam permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud baca Al-Quran pada baginda. Bukan kerana Rasulullah tu tak reti, ataupun bukan kerana Rasulullah tu baca tak sedap, tapi Rasulullah kata pada Ibnu Mas'ud, wahai Abdullah Ibnu Mas'ud,
bacakan pada aku daripada surah An-Nisa. Padahal Rasulullah hafal, tapi Rasulullah minta Ibn Mas'ud baca. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu mendengar daripada orang lain dan mahu merasai suatu pengalaman baru, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah mengetahui dan mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang suratul Nisa, sehinggalah Abdullah Ibn Mas'ud baca sampai kepada ayat fakaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan sampai ke ayat tu maka Rasulullah kata cukup. Rasulullah pun menitih yang mata dia. Kenapa? Kerana sampai ayat tu maksud dia, maka bagaimanakah keadaannya ketika kami datangkan bagi setiap umat itu dengan orang yang menjadi saksi kepada mereka. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan kepada mereka orang yang menjadi saksi atas setiap perlakuan mereka. Jadi Rasulullah terkenang bagaimana dia nak jadi saksi kepada umat dia. Dialah yang nak tengok umat dia nanti buat baik ke, buat jahat ke, dan dia juga yang nak kata yang ni betul, yang ni salah, dan dia juga yang nak bagi syafaat kepada kita nanti. Jadi kerana itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitihkan air mata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam itulah kedudukan kita pada hari ini. Jadi saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada malam ni, pada kesempatan Bainal Isya'ain ini, satu tajuk daripada kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, seorang ulama Mekah, seorang ahli hadis yang terkenal. Bila Tuan Haji minta saya bagi kuliah tadi, dan saya cari kitab Syama'il Muhammadiyah tak jumpa maka saya terjumpa dengan kitab ni. Kitab ni dihadiahkan oleh pengarang dia, Syekh Muhammad Alwi Maliki sendiri, pada saya masa saya pergi mengerjakan haji di Mekah dan menziarahi beliau. Syekh Muhammad Alwi Maliki ni pernah datang ke Malaysia dan pernah bagi ceramah di beberapa tempat. Jadi menjadi adat syekh-syekh di negara Arab, bila kita pergi ziarah mereka, mereka yang bagi hadiah pada kita mereka yang bagi hadiah duit pada kita, bagi hadiah kitab pada kita. Jadi antara kitab yang dihadiahkannya ini adalah kitab yang ada di hadapan tuan-tuan ini. Dan saya nak baca, nak kongsi bersama satu tajuk, iaitu Al-Jannah tahta aqdamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syurga itu di bawah tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu dengar Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat, kan? Syurga di bawah tapak kaki ibu. Tapi pada malam ni pengarang kitab ni telah menyebut kepada kita syurga di bawah tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengarang kitab Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki ini menyatakan, ada orang mengatakan bahawa tidak ada hadis yang mengatakan syurga di bawah tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Jadi yang ada hadis di bawah tapak kaki ibu. Tetapi beliau membawa beberapa hadis untuk berkongsi bersama kita, bahawa ia juga memberi makna bahawa syurga berada di bawah tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kongsi bersama dan mari kita bincang. Selepas ini mungkin kefahaman saya kurang tepat, kurang jelas dan sebagainya. InsyaAllah. Yang pertama, hadis yang pertama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Ubadah bin Samit, qala kuntu mimman hadara al-aqabah al-ula wa fihi fabaya'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alla nusyrika billah ila akhiril hadis. Maksudnya daripada Ubadah bin Samit telah berkata ia, aku di antara orang yang menghadiri perjanjian Bai'ah Al-Aqabah Al-Ula. Jadi Ubadah bin Samit ini adalah salah seorang yang berbai'ah kepada Nabi dalam perjanjian Bai'ah yang pertama, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Lalu kata Ubadah bin Samit, fabaya'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an nusyrika billah, hingga akhir hadis. Lalu kami pun berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kami tidak mensyirikkan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, wala nasrik, kami tidak mencuri, wala nazni, kami tidak berzina, wala naqtul auladana, dan kami tidak bunuh anak-anak kami, wala na'ti bi buhtanin azim, dan kami tidak akan mereka-reka fitnah, cerita naftarihi baina aidina, yang direka oleh kami sendiri, wala na'sihi fi ma'rufin, dan kami berjanji tidak akan mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ma'ruf. Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in wafaitum falakumul jannah. Lalu kata Nabi, kalau kamu benar menunaikan apa yang kamu berbai'ah itu, apa yang kamu telah janjikan itu, maka bagi kamu adalah syurga. Makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi jaminan syurga kepada orang yang berbai'ah dan melaksanakan segala tuntutan yang disebut dalam bai'ah tersebut. Wa in ghasyitum min dhalika syai'an fa amrukum ila Allah. Tapi kalau kamu ghasyitum ni kita kata mengelak ataupun tertinggal sesuatu daripada apa yang disebut oleh kamu yang dijanjikan kepada aku itu, maka terserahlah urusan itu pada Allah. Insya'a adzab, kalau dia nak, kalau Allah Ta'ala nak, maka Allah Ta'ala akan siksa. Wa insya'a ghafar, kalau Allah Ta'ala nak, maka Allah Ta'ala akan ampunkan. Jadi hadis ni disebut dalam oleh Ibnu Katsir di dalam kitab sirahnya tentang Bai'atul Aqabah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak jaminan bagi orang yang menunaikan perjanjian mereka dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, falakumul jannah. Maknanya seolah-olah Nabi telah jamin syurga kepada mereka. Jadi dalam hadis ini memberi kepahaman kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menjamin syurga kepada orang yang menunaikan bai'ah tersebut. Jadi ini bukanlah bermakna syurga itu di tangan Nabi. Bukanlah bermakna Nabi itu mengatasi Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun Nabi boleh buat apa yang Nabi suka tanpa merujuk pada Allah Ta'ala. Tetapi kita kena faham bahawa hadis ini memberi maksud Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi suatu kemuliaan yang tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bila Nabi jamin syurga, artinya Allah jamin syurga. Bila Nabi sebut begitu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala redha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan perkara tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak timbul, kalau orang kata yang boleh bagi syurga ni Allah Ta'ala saja, yang tentukan syurga ni Allah Ta'ala saja. Nabi tak boleh tentu. Nabi manusia biasa. Tidak. Nabi manusia biasa yang luar biasa. Sebagaimana yang kita selalu dengar dalam burdah, dalam syair-syair dan sebagainya, di mana Nabi adalah kal yaquti bainal hajar, macam intan belian berbanding dengan batu biasa. Dua-dua batu, tapi batu intan belian mahal, beribu-ribu, berjuta-juta. Tapi batu biasa, batu juga, tapi orang buat jalan saja, beda orang lalu. Dan untuk memperkukuhkan lagi apa yang dikatakan itu, maka Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki membawa suatu hadis lagi yang bertajuk suquq dukhulil jannah biyadihi. Maksudnya suquq ni saham, ataupun sertifikat, ataupun bahasa mudahnya kita kata macam tiket lah, no? Tiket masuk syurga itu di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan pengarang bawa tajuk-tajuk yang kita kata agak gharib, agak pelik ni adalah untuk membangkitkan rasa kasih kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini bukanlah manusia biasa, bukanlah sama setaraf dengan kita, tetapi adalah seorang insan agung yang dicipta langit dan bumi ini untuk ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah cipta langit dan bumi ini untuk nak tunjuk kepada Nabi sebagai kekasihnya, sebagai kasih Allah, bahawa langit dan bumi ini aku cipta untuk aku tunjuk kepada kamu sebagai kekasih aku, sehingga nama Nabi ditulis di tiang-tiang syurga bersama-sama dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi baru-baru ni kita timbul isu, orang timbulkan isu kata kenapa kita mendewa-dewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Kenapa kita kena banyak berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita sentiasa sebut Nabi, sentiasa menyebut tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita perlu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setiap kata-katanya, setiap perbuatannya, setiap perakuannya kita kena ikut.
Sebab apa? Sedangkan dia manusia biasa. Berdasarkan, katanya, berdasarkan kepada ayat Quran juga yang kata Muhammad ini hanyalah manusia. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan hanya utusan saja, postman saja. Jadi dipaham daripada ayat tu, maka dia kata tak perlulah kita mendewa-dewakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tak boleh mendewakan Nabi kerana Nabi bukan dewa. Kita tidak boleh mempertuhankan Nabi kerana Nabi bukan Tuhan. Nabi hanyalah manusia yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tentulah kekasih ada tempat yang istimewa, berbeza dengan kita yang biasa, yang banyak dosa, yang bergelumang dengan dosa ini. Tayyib. Suquq dukhulil jannah biyadihi sallallahu alaihi wasallam. Tiket masuk syurga adalah di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, daripada Ibnu Abbas katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudha' lil anbiya'i manabir min nurin, diletakkan kepada para nabi-nabi itu singgasana daripada cahaya. Di padang mahsyar, setiap nabi-nabi diletakkan di tempat yang special. Begitu juga orang mukmin yang tergolong dalam 7 golongan yang selalu kita dengar hadis, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Kan? Dalam hadis ni Nabi kata ada 7 golongan yang dapat tempat VIP di padang mahsyar kelak. Tempat VIP ni kita kata tempat ada bumbung lah kalau stadiumnya, kan? Tempat ada bumbung lah. Bagi orang biasa ni matahari sejengkai atas dahi. Jadi untuk VIP ni, iaitulah 7 golongan. Jadi di antara 7 golongan itu, yang barangkali kita semua dah tahu, 7 golongan itu iaitu imam yang adil, yang keduanya lelaki yang ingatkan Allah ketika sunyi, yang ketiga orang yang takutkan Allah, walaupun pemuda yang takutkan Allah, maknanya daripada muda lagi dia ni orang yang soleh. Bukan masa muda dia kaki rempit, kaki buah, bila tua baru nak taubat. Hak tu kena cari grup lain lah. Jadi grup orang muda yang soleh daripada awal, yang jadi baik daripada muda, ada satu grup yang ada satu tempat special untuk mereka di padang mahsyar. Kemudian lupa dah banyak sangat. Jadi 7 golongan ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala sediakan tempat VIP di padang mahsyar. Maka di antara tempat VIP itu Allah Ta'ala bagi letakkan singgahsana, mana lagi tinggilah singgahsana kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini tempat-tempat special. Jadi kalau kita tengok di dunia ini, kita sudah ada tempat yang berbeza yang menunjukkan kepada taraf, kepada kedudukan, kepada pencapaian setiap orang. Maka begitu juga di akhirat. Dan kerana itulah tuan-tuan, saya cukup risau. Saya cukup risau kalaulah kita atas muka bumi ni, kita Allah Ta'ala bagi kedudukan sikit. Kita ni ada kerja, ada jawatan, kita dihormati oleh masyarakat, kita bimbang akhirat esok.
Kita tengok makcik-makcik hak di dunia hak duk kerja sapu sampah, bersih longkang, kutip sampah je kerja bandaran, esok pula mereka lebih tinggi pada kita. Kita bimbang. Kerana apa? Kerana kita tak tahu iman kita taruh mana. Kita bimbang. Esok ni kita kena buka pagar. Kita jadi Pak Gad hak dunia ni masuk tu dia. Orang hampak permaidani merah kat depan masuk syurga. Kita bimbang. Jadi kerana itulah, maka marilah kita sama-sama insaf, dan marilah sama-sama kita kasihkan Nabi dan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yudha lil anbiya manabira min nur, diletakkan bagi setiap nabi itu singgahsana daripada cahaya. Yajlisuna 'alaiha, mereka semua duduk di atas singgahsana ini. Wa yabqa minbari la ajlisu 'alaihi, kecuali aku, kata Nabi, aku tak duduk atas singgahsana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak duduk, tinggal singgahsana dia yang kosong, singgahsana baginda sallallahu alaihi wasallam yang kosong. yakni la aq'udu alaihi, aku tak duduk di atasnya. Qa'iman baina yaday rabbi, aku duduk diri terpacak di hadapan Tuhan aku, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak duduk berdiri terpacak. Makhafatan an yab'atha bi ilal jannah, kerana aku takut Allah Ta'ala hantar singgahsana ni sekali dengan aku masuk syurga. Aku takut duduk aja Allah Ta'ala angkat sekali semua tu masuk syurga, tinggal umatku. Wa tabqa ummati ba'du, dan tinggallah umat aku di belakang. Nabi tak mau tinggal kita, walaupun Nabi disediakan singgahsana daripada cahaya, tapi Nabi tak mau duduk. Kerana apa? Kerana kasihnya kepada umat dia. Dan Nabi bimbang kalau dia duduk di situ, dibawa sekali-sekali dengan singgahsana tu masuk syurga, tinggal umat dia. Fa'aqulu, jadi Nabi pun duduk terpacak depan Allah Ta'ala. Nabi pun kata, ya Rabbi, ummati ummati, wahai Tuhanku, umatku, umatku. Macam mana nasib umatku? Itu maksudnya. Ummati ummati. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala dan mengadu tentang nasib umatnya, tentang nasib kita. Ada riwayat kata ada orang kata masa Nabi nak mati, Nabi kata ummati ummati juga. Tapi ada yang kata bukan, Nabi kata yang lain. Yang Nabi kata ummati ni dalam hadis ni, artinya sama ada dalam hadis ni ke dekat nak mati ke, artinya Nabi memang kata ummati ummati ini, artinya bukan hadis palsu. Cuma mungkin ustaz yang cerita itu tersilap, tersebut di tempat yang tersilap. Begitu. Jadi Nabi ini sungguh-sungguh, dia memang, baginda memang kasih sungguh kepada kita, kepada umat dia. Bukan sahaja kepada sahabat-sahabat baginda, tapi Nabi ni sebut dalam hadis dia. Kalau kita belajar hadis, kalau kita kaji hadis, Nabi sebut setiap umat, setiap generasi sampai kepada kita hari ini, Nabi sebut.
zaman sahabat telah lah, kan? Nabi sebut di antara al-asharatul mubasysyirin bil jannah, kan? Orang yang dijamin syurga, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Di zaman tabi'in Nabi sebut khairul quruni qarni summa yalunahum summa yalunahum summa yalunahum. Sebaik-baik kurun itu, kata Nabi, adalah kurun aku, kemudian kurun berikutnya kurun tabi'in, kemudian kurun tabi'in. Nabi sebut, artinya Nabi ni perspektif dia tak miss walaupun satu dimensi ataupun satu tempoh ataupun satu generasi ataupun satu alaf, tak miss. Nabi sebut, sehingga kita tengok bagaimana orang yang tak pernah jumpa dengan Nabi pun Nabi sebut dalam hadis. Uwais Al-Qarni, kan? Uwais Al-Qarni Nabi tak pernah jumpa, tapi Nabi pesan pada Sayyidina Umar, kalau kamu jumpa seorang gembala kambing yang pakai compang-camping, yang dia ni rupa dia sekian-sekian, maka kamu mintalah dia berdoa kepada kamu, kerana doa dia berkat. Uwais Al-Qarni zaman tabi'in, bukan zaman sahabat. Nabi sebut. Sultan Muhammad Al-Fatih, zaman apa nama ni, zaman Osmaniyah dah, Nabi sebut dalam hadis. Bahkan kata ulama, setiap peristiwa yang berlaku dalam dunia Islam ini ada kaitan dengan hadis Nabi SAW. Cuma kita aja tak kaji, tak belajar. Ada kaitannya. Boleh kita nak relate dengan mana-mana hadis Nabi SAW. Sampai dalam satu hadis Nabi kata, ada umatku di akhir zaman yang pahalanya digandakan oleh Allah lebih daripada pahala kamu, apa nama ni, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, iaitulah kita di akhir zaman ni. Sebab apa? Yu'minu Nabi walam yarawni, mereka beriman pada aku sedangkan mereka tak tengok aku pun. Kata Nabi, makna Nabi nampak kita di akhir zaman. Sampai teratur, Nabi sebut kita ni walaupun dah 1400 tahun lebih, kita kata dah jauh dah tempoh tu, tapi Nabi sebut dalam hadis, Nabi ingat kita, sehingga Nabi kata ganjaran apa nama ni, orang yang beriman pada aku di akhir zaman diganda lebih daripada orang yang beriman di zaman sahabat. Sebab apa? Sebab sahabat tengok Nabi, sebab sahabat tengok mukjizat Nabi. Seorang badui, bila Nabi suruh dia beriman, badui itu kata, kalau engkau boleh suruh pokok yang kering yang duduk di tengah padang pasir tu mengucap, maka aku akan beriman. Artinya badui ni kata, aku tak percaya langsung lah kan, macam tu lah maksud dia, kan? Sampai dia kata, kalau pokok kering boleh mengucap, aku beriman. Lalu Nabi pun panggil pokok kering tu. Pokok kering tu bergoyang, mai kat Nabi. Bukan sekadar bergoyang, jalan mai kat Nabi, bagi salam kat Nabi, dan Nabi jawab salam. Maka ketika itu tak ada pilihan kepada Arab Badui itu melainkan mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab apa? Kalah, kan? Kalah. Dalam, kita kata, dalam pertaruhan tu dia kalah, kan? Rukanah, ahli gusti yang terkenal di zaman Nabi. Nabi kata, hang masuk Islam lah. Dia kata, boleh, dengan syarat hang kalahkan aku. Lalu Nabi pun gusti, Nabi kata, tak apa, kita gusti tengok. Gusti-gusti Nabi menang. Padahal Nabi tak pernah training pun, kan? Nabi tak pernah berlatih gusti sekali pun.
bukan ahli gusti, dia ni hari-hari gusti, body bukan main. Tapi bila Nabi dapat kalahkan dia dengan mukjizat, maka dia tak ada pilihan, dia kena memeluk Islam, dia kena masuk Islam. Kita tak nampak apa, kita tak nampak Nabi, kita tak nampak mukjizat Nabi, kan? Kita dengar cerita daripada tok-tok guru, daripada ulama saja. Maka kerana itulah kata Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran pahala yang berlipat ganda kepada orang akhir zaman ni yang beriman. Sambung. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah berfirman, ya Muhammad, ma turidu an asna bi ummatik, wahai Muhammad, kamu nak apa aku nak buat kepada umatmu ni yang kamu duduk berdiri pacak di sini, padahal ada tempat kamu sana, kan, sama nabi-nabi yang lain. Siapa duduk terpacak di sini? Mungkin ada di antara kita yang kata, duduk berdiri depan Nabi ni, duduk berdiri depan Tuhan ni duduk berdiri terpacak macam mana? Adakah Tuhan itu satu lembaga yang besar, Nabi duduk depan dia? Tak. Dari segi tauhid, Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Allah tak duduk di padang mahsyar, Allah Ta'ala tak duduk di atas langit, Allah Ta'ala tak duduk di bumi. Allah Ta'ala tidak berjihad, makna tidak ada pihak. Allah Ta'ala tak duduk di kiri, Allah Ta'ala tak duduk di kanan, Allah Ta'ala tak duduk depan, Allah Ta'ala tak duduk belakang. Ni tauhid yang mesti setiap orang beriman kena yakin. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala duduk di padang mahsyar, artinya Allah Ta'ala memerlukan padang. Kalau tak ada padang, Allah duduk mana? Jadi Allah tidak memerlukan kepada padang, Allah tak perlu kepada langit, Allah tak perlu pada bumi untuk nak duduk. Dan Allah itu bukanlah jisim, bukan fizikal, bukan material macam kita yang memerlukan kepada tempat untuk duduk. Dan Allah Ta'ala juga tidak memerlukan ruang macam kita kena duduk pada sesuatu ruang. Tapi Allah tidak memerlukan ruang. Allah tak duduk di ruang padang mahsyar, Allah tak duduk di atas langit, di mana-mana ruang. Tetapi ini bahasa untuk memahamkan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri di hadapan Allah Ta'ala macam mana kita semayang berdiri depan Allah Ta'ala. Maknanya hadir dengan rasa hati dan dengan musyahadah, dengan melihat dengan sendiri. Beza kita dengan Syiah dia kata kita tak nampak Tuhan. Akidah Syiah dia kata kita tak nampak Tuhan. Orang Islam tak akan nampak Tuhan di dunia dan tak akan nampak Tuhan di akhirat. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, kita beriktikad kita tak nampak Tuhan di dunia saja. Sebab mata yang Allah Ta'ala buat di dunia ini tidak ada capability, tidak ada capacity untuk nak melihat zat Tuhan. Tapi di akhirat esok Allah Ta'ala bagi mata lain yang membolehkan kita nampak Tuhan. Sehingga Nabi kata, la tarawnahu kama tarawna hada, engkau akan tengok Tuhan macam mana engkau tengok bulan yang mengambang. Nabi tunjuk kat bulan, kan? Tayyib. Fa aqulu, lalu kata Nabi, bila Allah Ta'ala kata, kamu nak aku buat apa pada umatmu ini? Fa aqulu, lalu kata Nabi, ya Rabbi ajil hisabahum, wahai Tuhanku, cepatkanlah hisab mereka, cepatkanlah timbangan mereka, cepatkanlah perkiraan, hitungan nasib mereka. Fayad'i bihim fayuhasabun, fayud'a bihim fayuhasabun, lalu mereka pun dipanggil. Bila Nabi minta supaya umat Nabi Muhammad ini disegerakan hisab, maka terus Allah Ta'ala makbul. Dan dalam keadaan umat yang semua orang sebenarnya tertunggu-tunggu untuk masing-masing nak tengok akaun masing-masing,
dipanggil umat Nabi Muhammad dulu, dan dihisablah mereka satu persatu. Faminhum man yadkhulul jannata birahmatih, di antara mereka ada orang yang masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yadkhulul jannata bi syafaati, dan sebahagian daripada mereka masuk syurga dengan syafaat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Allah Taala segerakan hisab, maka ada yang terus direct boleh masuk syurga. Siapa dia? Para sahabat, kan? Para syuhada, orang yang mati syahid, para awliya, para wali-wali Allah al-muqarrabin, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni masuk direct dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ni, tuan-tuan, kita nak masuk syurga dengan amalan kita jauh langit dengan bumi dah, kan? Amalan kita dah lah sikit lekeh, tak sepenuhnya ikut apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kita kurang, khusyuk kita kurang, ikhlas dah tentulah. Jadi kita berasa jauh sangatlah nak masuk syurga dengan ibadat kita, kan? Jadi kita harap nak masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bimbang, kita tak boleh masuk syurga kerana timbangan kita tak cukup, akaun tak cukup, defisit. Maka kata Nabi, wa minhum man yadkhulul jannata bi syafaati, maka sebahagian daripada mereka itu masuk syurga dengan syafaat aku. Maka kita yang defisit ni, tengok-tengok akaun tak cukup, jadi keputusan kena masuk neraka. Tapi Nabi kata mereka boleh masuk syurga dengan syafaat aku, kerana pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu, maka kita janganlah berputus asa. Walaupun kita banyak buat dosa, walaupun kita malas buat ibadat, walaupun kita rasa berat ibadat kita, walaupun kita dengan azannya kita berasa, ya Allah, masuk dah waktu, kan? Baru je main zuhur, tiba-tiba azan asar dah, kan? Rasa penat nak sembahyang pula, kita rasa lagu tu, kan? Lalu kita rasa kita ni tak layaklah masuk syurga. Tapi kita jangan putus asa, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji akan memberi syafaat kepada kita. Begitu juga orang yang banyak buat dosa, hatta dosa besar. Para pemuda, pemudi di luar sana yang rasa diri dia bergelumang dengan dosa, bergelumang dengan maksiat, jangan putus asa. Sebab apa? Sebab Nabi kata, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaat aku juga kepada orang-orang yang melakukan dosa besar di kalangan umat aku. Walaupun umat Nabi Muhammad ni banyak buat dosa, minum arak, berzina, merompak, menyamun, bunuh orang, tapi jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kerana Nabi memberi jaminan, Nabi akan memberi bantuan syafaat walaupun kepada orang yang melakukan dosa besar, dengan syarat dia kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kalau dia tak kasih pada Nabi, kalau dia tak belajar, tak kenal Nabi, macam mana dia nak pergi minta tolong pada Nabi? Kan? Kita nak jumpa Nabi tapi kita tak kenal Nabi. Kita nak minta tolong Nabi, kita tak tahu yang mana satu Nabi. Macam kuliah Ustaz Ridwan yang menceritakan tentang sifat-sifat Nabi, itu suatu kuliah yang baik, yang penting, kerana kita nak kenal Nabi supaya esok di padang mahsyar kita pergi tengok tu dia aku boleh belajar dulu, kan? Tu dia, ini sifat dia, orang dia, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka kita kena kenailah Nabi,
kita kenalah belajar sikit sebanyak sirah Nabi, sunnah Nabi. Dan walaupun kita tak larat nak buat, walaupun kita tak mampu nak buat, kita kena ada azam untuk nak ikut Nabi, kena ikut sunnah Nabi, dan untuk nak kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita menjadi orang yang membenci Nabi, yang membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi yang menentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung, fama zala ashfa'u hatta a'ta sukakan birijalin qad ba'atha bihim ila nar. Dan kata Nabi, aku ni terus duk bagi, duk holok tiket nak masuk syurga ni, mai semua umat aku ni, kata Nabi, aku holok tiket, ambil holok tiket masuk syurga. Sehingga kata Nabi, aku bagi juga kepada orang hak malaikat Zabaniyah duk heret nak masuk syurga tu, aku bagi juga tiket tu kat dia. Dia pun ambil, boleh masuk syurga juga dia pun. Walaupun asalnya dah kena rantai, dah kena heret gerum-gerum nak masuk neraka. Hatta anna malikan khazinan nari la yaqul, sampai malaikat Malik yang jaga neraka berkata, ya Muhammad, ma taraktu li ghadabi rabbik fi ummatika min niqmatin. Wahai Muhammad, hang ni tak tinggal langsung ke umat daripada umat hang ni, tak tinggal langsung ke untuk terima siksaan, hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Semua hang pakai nak ia masuk syurga habis ke? Kata malaikat Malik, begitulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita betapa peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memasukkan umatnya ke dalam syurga ni cukup besar. Cukup besar. Sehinggalah Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki ini meletakkan tajuk Al-Jannatu tahta aqdamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa sekadar itulah sahaja yang dapat saya kongsi bersama. Barangkali ada kekurangan, kelemahan, saya minta ampun, minta maaf daripada Allah Ta'ala dan daripada tuan-tuan. Dan macam mana Haji, nak buka perbincangan ke ataupun cukup? Ada soalan? Baik. Jadi Tuan Pengerusi minta kita buka soalan. Barangkali kalau saya tak mampu jawab, insya-Allah Ustaz lain boleh tolong jawab, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kalau ada apa-apa soalan. Atau ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau apa strategi kita untuk berdoa lah, kita fokus kita semua masalah. Strategi kita untuk berdoa kan. Ya. Ustaz kata tadi kita bawa kita banyak dosa, termasuk dosa besar. Tapi kalau kita cinta akan Rasulullah, tapi kalau kita cinta Allah, kita nak jawab dosa besar kan. Jadi dia balik kan. Ya. Jadi strategi kita salah satunya mungkin begitu. Ya. Ya, maknanya kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini boleh menyelamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala dan boleh masuk syurga. Jadi cuma saya nak ulas sikit apa yang Tuan Haji sebut. Kalau kita kasih pada Rasulullah, bagaimana kita nak buat dosa, terutamanya dosa besar. Jadi kita memang ketika kita beriman, kita tak buat dosa, kan? Tetapi ada ketikanya kita meninggalkan iman kita. Kata ulama akidah, kan? Kata ulama fiqh, iman kita berkurangan. Jadi bila iman kita kurang, tarikan ataupun desakan untuk kita nak buat dosa kuat, kita tak mau buat.
kan, tapi kita terpaksa nak kena buat, kan? Kita tak mau rasuah, tapi orang lain nak kita buat rasuah, kan? Jadi kita nak buat macam mana? Dan kalau keadaan iman kita kuat, kita kata tak apa, saya mempertaruhkan diri saya, mempertaruhkan jawatan saya, mempertaruhkan segala-galanya demi iman. Tapi kalau kita iman lemah, maka kita kata tak apalah, buat dulu nanti tobat, kan? Jadi itulah, ketika itu maka kita melakukan dosa besar, ataupun apalagi dosa kecil, kan? Kita kata hak dosa kering ni, dosa kering ni, hak lalu depan mata tak tengok, masa rugi. Jadi hak tu lagi banyaklah kita, kan? Dosa kita. Maka kerana itu kita berharap sangat kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai, kita kata, suatu jaminan. Kita kena yakin ia suatu jaminan untuk masuk syurga. Yakin ini, sebagai jaminan ini disebut oleh ulama tasawuf sebagai ar-raja, harapan besar hati, kan? Besar hati kita bahawa kita akan dapat syafaat Nabi. Jadi kita kena besar hati, kena rasa kita akan dapat, walaupun kita pun tak tahu kita ni layak nak dapat ke tak dapat, kan? Kita ni esok ni Allah Ta'ala tanya kita dalam kubur, siapa Nabi kita, kita pun tak tahu kita ni boleh jawab ke tidak Nabi Muhammad tu Nabi kita. Sebab yang nak jawab tu amalan kita, kan? Sejauh mana kita ikut sunnah Nabi, kita ikut sirah Nabi, kita memperjuangkan perjuangan Nabi, barulah kita boleh jawab ar-rasulu Muhammadun Nabi, Muhammad itu Nabi aku. Tapi kalau kita, amalan kita dengan keadaan kita hari ni, kalau kita tengok dengan apa yang berlaku di dunia Islam hari ni, kan? Bagaimana seluruh dunia pada hari ini melihat berlaku Islam ditindas, Islam dizalimi, dihina, dibunuh dan sebagainya di serata dunia. Kita pun tak tahu sama ada kita ni sanggup jumpa Nabi ataupun tidak, kan? Kita pun tak tahu adakah kita ni telah tunai apa yang Nabi harap kita buat. Jadi dalam keadaan itu kita takut kena ada, takut kita tak layak, tapi kena besar hati juga, kena khauf, kena raja, kena harap juga, kata kita ni layak dapat syafaat Nabi. Kerana kalau kita tidak ada harapan, maka ia tidak menjadi satu motivasi kepada kita untuk buat ibadat. Kalau kita nak gagah main masjid dengan heret kaki je kerana takut malu Allah Tok Imam tegur pasal apa tak main masjid, maka tak berapa hari kita main masjid. Tapi kalau motivasi kita kuat, aku ni kasih kat Nabi, aku ni nak syafaat Nabi, kerana itu aku main masjid, maka kita ada motivasi yang kuat untuk main masjid dan untuk beramal. Gitu. Kita harap-harap tapi takut pun ada, kan? Wallahu a'lam. Ya, silakan kalau ada lagi. Prof nak tambah. Ya, sila kalau ada lagi ataupun nak tambah lagi pun boleh. Kita kongsi, kita sama-sama kongsi untuk perbaik diri kita, kerana tak ada yang lebih, tak ada yang kurang di kalangan kita ni. Semuanya nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada muslimat kah? Sila.
Tak ada. Jadi kalau tak ada, kita akhirilah kuliah kita, dan apa yang baik itu dari Allah Ta'ala, dan apa yang kurang itu daripada kelemahan dan dosa yang banyak yang ada pada diri saya sendiri. Marilah kita sama-sama minta ampun dan minta maaf daripada tuan-tuan dan perempuan, dan kita akhiri dengan tasbih kafarah dan salawat Rasul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.